Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 7 hingga 13 Oktober 2021. Pengedaran bahan bakar Iran bermula. Israel memperluas hubungannya dengan negara Arab. 46 orang terbunuh akibat letupan bom di masjid. Taliban tidak akan membiarkan sesiapa mengancam Iran. Dengan penghantaran bahan bakar Iran yang kedua sudah sampai ke sebahagian besar wilayah Lubnan, krisis elektrik semakin pulih. Penjana dan syarikat swasta menyambut baik inisiatif Hizbullah untuk membawa bahan bakar Iran melalui Syria. Di sebalik kritikan dari musuh-musuh Hizbullah, tanggapan umum telah melihat bahan bakar itu sebagai satu bentuk bantuan kemanusiaan. Setiausaha Agung Hizbullah sebelumnya telah menegaskan bahawa sebahagian besar bahan bakar ini akan diedarkan sebagai sumbangan. Stesen minyak Al-Amanah adalah salah satu stesen minyak utama di Lubnan yang terjejas oleh krisis. Hari ini, ia merupakan pengedar utama bahan bakar Iran di negara ini. Beberapa stesen Al-Amanah di seberang Lubnan bertanggungjawab untuk pengedaran gas sama ada percuma atau menjual dengan harga lebih murah daripada pasaran. Pakar percaya ada lebih banyak impor bahan bakar dari Iran daripada apa yang dilihat. Hizbullah juga menyatakan bahawa inisiatif ini tidak akan meliputi elektrik sepanjang jam, tetapi perlu ada pembaharuan di sektor elektrik sementara sebahagian kekurangan petrol harus diatasi dengan ketibaan kapal Iran yang ketiga. Israel sedang berusaha untuk memperluas hubungannya dengan negara-negara Arab, kata Menteri Luar Negeri Yair Lapid pada persidangan tahunan Gabungan Yahudi dan Amerika Utara pada hari Selasa. Saya tidak akan menyebut nama negara-negara itu kerana ini akan membahayakan prosesnya. Tetapi tentu saja kami bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan dengan rakan baru di Emiriah, di Bahrain dan Maghribi untuk mengembangkannya ke negara lain, katanya. Ini tidak bermaksud kita mengabaikan selamanya isu Palestin yang mana harus kita selesaikan juga. Kita harus selalu mengawasi Gaza dan Hizbullah di utara. Israel menandatangani perjanjian damai yang dikenali sebagai Perjanjian Abraham dengan UAE dan Bahrain pada September tahun lalu. Ini disusuli dengan pengumuman bahawa Sudan dan Maghribi juga telah bersetuju untuk menormalkan hubungan dengan negara pendudukan. Rakyat Palestin telah mengecam tindakan tersebut. Masjid komuniti Syiah digegarkan oleh letupan besar di wilayah Kunduz Utara. Serangan bom ke atas jamaah di sebuah masjid Syiah di bandar Kunduz di Afghanistan membunuh sekurang-kurangnya 46 orang pada hari Jumaat, kata para pegawai. Saksi memberitahu Anadolu Agency bahawa letupan menggegarkan Masjid Besar Sayyidabad sekitar jam 1.30 tengah hari waktu tempatan. Matiullah Rohani, Ketua Jabatan Penerangan dan Kebudayaan di Kunduz di bawah pemerintahan Taliban, mengatakan letupan itu membunuh sekurang-kurangnya 46 orang sementara 143 yang lain cedera. Jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan ramai penduduk telah terbunuh dan cedera akibat perbuatan pemberontak. Dalam ciapannya, beliau mengutuk perbuatan keji dan berjanji akan mencari dan menghukum pelaku. Misi Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Afghanistan, UNAMA, mengatakan ia sangat bimbang dengan laporan mengenai kematian yang sangat tinggi, menyebut serangan itu sebagai sebahagian dari corak keganasan yang mengganggu. Timbalan Gubernur Taliban di Herat menegaskan bahawa
Kumpulan itu tidak akan membiarkan kumpulan pengganas Daesh untuk menimbulkan ancaman kepada Republik Islam Iran. Maulavi Syir Ahmad Amar Mohajir, Timbalan Gubernur Taliban di Herat membuat pernyataan itu semasa pertemuan dengan pegawai tempatan dari wilayah Khorasan Razavi Iran di lintasan sempadan Dogaron atau Pasar Sempadan Islam Qala di seberang sempadan di Afghanistan ketika menerima konvoi bantuan kemanusiaan keempat dari Iran. Dalam pertemuan antara pegawai Taliban, pegawai tempatan di wilayah Khorasan Razavi Iran termasuk Ketua Polis Bandar Taibad di sempadan Iran juga hadir. Gubernur Khorasan Razavi sebagai ketua rombongan melakukan perjalanan ke Afghanistan semalam dengan tujuan untuk membangunkan hubungan perdagangan dan meneliti serta menyelesaikan masalah transit dan menyelesaikan masalah halangan perdagangan. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, jalani kehidupan seikhlas matahari. Dilihat orang ataupun tidak, ia tetap bersinar. Dihargai ataupun tidak, ia tetap menerangi. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.